Assalamualaikum. Ini adalah pokos yang pertama kisah seram yang Lea akan ceritakan untuk korang. Kisah seram ini dikongsikan oleh seorang sahabat saya yang bernama Fiz, bukan nama sebenar. Kisahnya bermula pada tahun 2018. Saya memulakan perjalanan dari Kuantan hendak ke pusat rehab yang terletak di Bemban, Melaka. Saya memulakan perjalanan tepat jam 11.45 malam melalui exit Gambang. Saya memandu keserangan. Malam tu hujan sangat lebat. Bila lepas saja exit Gambang, saya melalui highway baru ke Muazzam Shah. Saya memilih jalan bawah kerana untuk menjimatkan masa. Sebab keesokan harinya saya kena daftar untuk rehab saya pada jam 8 pagi. Sambil memandu ke arah Muazzam Shah, jalan ketika itu sangat sunyi. Waktu tu, aircon kereta saya juga ada masalah, menjadikan cermin kereta saya sedikit kabur. Saya pun mengelap cermin dengan kain yang saya letakkan dalam dashboard kereta. Saya membuka sedikit tingkap kerana keadaan dalam kereta ketika itu agak panas. Saya pun mengambil rokok dan menyalakannya sambil menyanyi lagu kegemaran saya, Bila Purnama Mengambang, nyanyian dari kumpulan U-Kiss. Berkat dari kesungguhan terbentuklah kejayaan. Ku merasa nikmatnya, bersyukur tak terhingga dengan pemberiannya. Hidup aku sekarang ceria. Setelah saya melalui jalan Muazzam Shah, jalan itu penuh dengan pokok kelapa sawit. Waktu tu memang agak seram sebab ketika itu tiada satu pun kenderaan yang lalu lalang di situ. Hampir 1 jam saya melalui jalan tersebut hingga masuklah ke highway Segamat. Tiba sahaja ke highway Segamat, hujan mulai reda. Ketika itu saya mula ingin membuang air kecil. Kerana tidak tahan, saya pun memberhentikan kereta di bahu jalan. Masya Allah, seramnya rasa ketika itu. Kerana gelap sangat kawasan tu, hanya bertemankan cahaya lampu kereta. Tiba-tiba ada sebuah kereta datang dari arah bertentangan dan mengangkat lampu tinggi berulang kali. Saya tidak mengendahkan sebab saya ingin melepaskan hajat saya untuk membuang air kecil. Selepas saya melepaskan hajat, saya pun masuk kembali ke dalam kereta dan menyambung perjalanan saya ke sana. Dalam beberapa minit, saya nampak ada sebuah lori dari arah bertentangan dan pemandu lori juga mengangkat lampu tinggi berulang kali sehingga kan mengganggu pemandangan saya. Saya rasa agak pelik. Tadi kereta, ni pula lori. Nak kata lampu kereta saya tak menyala, okey je saya tengok tadi. Bila dah melepasi lori tersebut, saya pun teruskan perjalanan tanpa memikirkan respon dari kenderaan yang saya hadapi tadi. Kemudian, saya pun mencapai satu bungkusan di kursi sebelah. Saya buka dan ambil asam masin sambil seronok menikmati dan membuang bijinya keluar kereta. Masa tu, tingkap saya memang terbuka luas sebab hujan kan dah berhenti. Hampir selesai makan, saya pun rasa macam ada yang memerhati saya dari luar kereta. Seram sejuk juga masa tu, bercampur hati saya yang berdebar kencang. Hati saya mulai cemas. Bila saya buang biji yang terakhir, saya ternampak satu lembaga berambut panjang dan berpakaian putih berada di luar kereta saya. Dia memerhatikan saya. Saya dah mula cuak dan tak mampu berkata apa-apa. Ketika itu ada sebuah kereta dari arah bertentangan
juga mengangkat lampu tinggi ke arah saya. Nampak jelas bentuk lembaga itu di tepi saya. Rambutnya panjang, mukanya hangus seperti terbakar, kain dia juga terbakar dan ada tumpukan darah seperti dia cedera. Dalam masa 5 minit, dia di sisi saya di sebelah luar. Saya mula hilang kawalan bila dia melepasi saya melintas ke arah depan kereta. Saya menekan brek dan hilang kawalan hingga terbabas ke bahu jalan. Bila saya memberhentikan kereta, saya tak berani nak keluar. Selepas beberapa minit, barulah saya memberanikan diri untuk keluar. Masya Allah, kereta saya hampir jatuh dari bukit yang tinggi. Alhamdulillah, tiada kecederaan yang berlaku. Saya berdoa dalam ketakutan dan jam pada waktu itu sudah menunjukkan 3 pagi. Saya mencapai air mineral dan ambil wuduk. Selesai mengambil wuduk, saya teruskan perjalanan dan Alhamdulillah saya sampai di persimpangan Durian Tunggal. Tangan dan kaki saya masih lemah dan terketar-ketar. Saya singgah ke Petronas dan ambil keputusan untuk tidur seketika. Esokan harinya, saya terjaga dari tidur pada pukul 7 pagi. Badan saya panas. Rupanya saya demam. Saya pun menelefon person in charge saya di tempat rehab dan memaklumkan keadaan saya yang demam ketika itu. Saya diberi cuti 1 hari dan akan berdaftar lusa.